أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم السابق الباشر الناذر الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليس السعيد لمن لبس الجديد وإنما السعيد لمن خاف بالوعيد. ليس السعيد لمن تزين بزينة الدنيا وإنما السعيد لمن تزود بزاد التقوى. ليس السعيد لمن طعم الحلاوة وإنما السعيد لمن ترك العداوة. ليس السعيد لمن ركب المطايا وإنما السعيد لمن ترك الخطايا. ليس السعيد لمن بسط البساط وإنما السعيد لمن جاوز الصراط. ليس السعيد لمن شرب الخمر والبير وإنما السعيد لمن اشتغل بالتحميد والتكبير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Terima kasih yang dimuliai lagi dikasihi Tuan Pengurusi Surau Bukit Mulia Haji Anif, dan kepada Bendahari Setiausaha dan AJK Surau semua, dan kepada Haji Ruslan, Datuk Prof. Profesor Jamaluddin, dan semua pakcik-pakcik, makcik-makcik yang dikasihi, lagi diingati, lagi dirindui, lagi tak ingat ayat dah. Nah, alhamdulillah, saya mengucap syukur alhamdulillah dan terima kasih sebanyak-banyaknya di atas takdir Allah Subhanahu wa taala, di atas jemputan Allah Subhanahu wa taala, dapat kenal orang di sini, dapat datang di Bukit Mulia ini, Jabal Ashraf. Alhamdulillah.
Dan saya pun alhamdulillah cukup-cukup mengucap syukur kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala beri masa, beri peluang kepada saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat, ayah-ayah dan ibu-ibu, dapat kita bersama-sama kita ambil ruang masa sedikit untuk kita pada malam ini, dapat kita bersama-sama dengan sedikit tazkirah, terutama bagi diri saya sendiri yang penuh kejahilan ini, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana berada pada malam ini. Alhamdulillah. Kemudian jadi sebelum daripada saya nak ucap sepatah dua kata sebagai tazkiratan nasihatan, terutama bagi diri saya sendiri, maka terlebih dahululah saya ucap ribuan terima kasih di atas peluang yang sebelum ini dapat jadi imam solat lebih kurang, dan dapat tazkirah, dapat panggil dapat belajar tazkirah di surau ini, dan masa saya balik ke rumah ni, jadi alhamdulillah dapat tazkirah sepanjang masa dengan sebab setak di sini. Alhamdulillah saya cukup-cukup terima kasih dengan Bukit Mulia, dan saya pun dalam cita-cita nak buka hafiz sendiri pun saya tak akan letak nama lain, akan letak nama Tahfiz Jabal Ashraf Darul Ihsan, tak nama lain. Tu dia. Tak nama lain. Tak nama lain. Saya akan letak nama Mahad Jabal Ashraf dan Darul Ihsan pula. Tak nama lain dah. Tu di antara. Alhamdulillah. Kemudian masuk terus lambat. Firman Allah Subhanahu wa taala, ada ulama mufassirin, dia kata di dalam 30 juzuk Al-Quran, ayat yang akhir sekali yang turun di atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang mana kita selalu dengar mula-mula ayat yang diturun di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mula-mula turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu maklum. Kemudian ada satu ulama mufassirin, ayat yang diturun yang akhir di atas baginda Nabi kita ni ialah kena kepada ayat wattaqu yauma. Maka dengan ayat ini penuh nasihat, penuh peringatan untuk kita semua, yang mana firman Allah Ta'ala, wattaqu, dan takutlah oleh kamu. Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita, wattaqu yauma, dan takutlah oleh kamu, yauman, ada pada suatu hari nanti. Ada pada suatu hari nanti ni kita kena takut. Kadang-kadang kita hidup di hari ni, kita duduk dengan tidak takut ke apa. Kita duduk dengan sukaria, kita duduk dengan lalai, kita duduk, kita lupa Allah, kita duduk dengan lalai dengan benda-benda yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu itulah Allah Ta'ala beri peringatkan kepada kita, wattaqu yauma, dan takutlah oleh kamu, lelaki baik dan perempuan baik, yauman, ada pada suatu hari nanti. Maka hari mana? Hari yang Allah Ta'ala suruh kita takut kepada Allah ni, turja'una fihi ilallah. Pada suatu hari nanti kita kena kembali jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari nanti, tak kira siapa dia, kita akan kena inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita kena turja'una fi ilallah, kena kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bila kita nak kembali jumpa Allah, kita tak tahu. Dengan kerana ada 2-3 perkara
yang Allah Ta'ala merahsiakan, Allah Ta'ala tak beritahu kepada kita. Ini cukup-cukup hikmah. Salah satu daripadanya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tak beritahu kepada kita ni pasal mati. Mati bila, mati di mana, mati sebab apa, Allah Ta'ala tak beritahu. Mati bila, tak tahu. Mati di mana, tak tahu. Mati sebab apa, tak tahu. Khabar-khabar mati lah. Mati sebab sakit ke, tak tahu. Mati sebab sihat ke, sakit tak kira. Mati di mana, mati sebab gapo, mati bila, semua Allah Ta'ala tak tahu. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada suatu hari nanti yang kita kena kembali jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutakaulah akan hari itu. Kerana bila kita wafat, Allah Ta'ala tak tahu. Satu. Dan yang kedua, di mana tanah kubur kita pun Allah Ta'ala tak tahu. Nak mati di mana, tanah kubur kita di mana, Allah Ta'ala tak tahu. Dan rezeki kita banyak mana, semua Allah Ta'ala tak tahu. Semua serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jodoh temuai kita ni pun Allah Ta'ala tak tahu. Tapi setelah kahwin barulah tahu. Sekarang saya tahu lah. Belum ni duk mana ni. Alhamdulillah, ya sikit ni. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri jodoh, boleh orang agak jauh sikit. Ni, di mana? Ialah di Taif, Mekah. Orang jauh juga tu. Orang Taif di Mekah, tapi asal dia tu ni di petani jugalah. Tapi memang atuk dia semua tu besar di Mekah, kerja di sana, beranak di Taif semua. Jadi agak jauh sikit. Tapi dengan sebab temuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, dapat jumpa, alhamdulillah. Masa saya pun syukur alhamdulillah, masa saya last kali datang Ramadan, maka tahun tu lah dapat rezeki pergi haji Mekah. Semua tu daripada duit yang diberi oleh tuan-tuan di Bukit Mulia, alhamdulillah. Maka sampai sana, ya Allah, tunjuk jodoh ya Allah. Saya berdoa di Padang Arafah. Doa situ mungkin Allah Ta'ala terima terus kot. Sebab jumpa Mina tu. Jumpa di Mina selalu dah, alhamdulillah. Tapi kira-kira mari bukan orang jauh, orang dekat je. Dengan kerana atuk nenek saya pun duduk di Taif. Abang saya pun beranak di Taif, atuk pun mati Taif, saya pun lekat perut di Taif juga. Kira mari tak ada jauh jugalah. Dekat juga. Patut alhamdulillah sangat-sangat Allah ni, saya pun nak pulih pula anak pula, alhamdulillah. Cepatnya alhamdulillah. Dia baru tak apa sebulan lagi. Alhamdulillah, tak apalah, habis cerita. Jadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala firman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah oleh kamu pada suatu hari nanti, hari yang kita semua kena kembali jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita semua pergi jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni yaumal waqi'ah, yaumal tarabun, yaumal haqqah, yaumal hadisah, yaumal qiyamah, yaumal din, yaumal jaza, yakni yaumul qiyamah. Apabila semua kita bangkit di padang mahsyar, kita kembali kepada Allah, summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Semua manusia ni, tak kira dulu dia lama mana, semua kembali kepada Allah. Summa al-awwalina wal-akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Maka semua manusia tak kena kumpul kembali kepada Allah di padang mahsyar nanti. Maka di situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Masa itulah Allah Ta'ala nak mensempurnakan balasan kepada kita apa yang kita usaha, apa yang kita buat masa kita hidup atas dunia ini. Apa yang kita buat di atas dunia ni, apa yang kita laku di atas dunia ni, setelah kita kembali kepada Allah, di situlah Allah Ta'ala nak balas. Summa tuwaffa, Allah Ta'ala nak mensempurnakan maka sabat apa yang kita usaha di atas dunia ini. Maka saya pun berpesan kepada saya utama dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak selamat, kalau kita nak selamat daripada azab Allah,
kalau kita nak kepada syurga Allah, kalau kita nak kepada selamat daripada segala azab-azab Allah, kita kena ingat dua perkara. Kita kena fikir dua perkara. Mana? Yang pertama ialah terah kita pejam mata. Tapi jangan lama kerja ni dulu. Pejam mata, lepas kita fikir benda ni. Yang pertama ialah gapo dia lagi? Apa benar lagi? Benar yang Allah Ta'ala larang, benar yang Allah Ta'ala larang, kita dah buat lagi. Gapo dia? Jangan kita cek orang lain. Terah kita mari cek di atas diri kita sendiri ni. Terah kita pejam mata, lepas tu kita cari. Apa dia lagi? Benar itu Allah Ta'ala masih dah larang, tapi kita tetap dah teruskan lagi benda itu. Selagi mana kita dah terus, selagi mana kita dah buat, selagi mana kita melaksanakan benda tadi, selama itulah kita tak selamat kita masa kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni benda yang kita kena fikir. Nak tidur kita fikir, nak pergi kerja kita fikir, tengah-tengah berjalan kita fikir, gapo dia lagi? Apa benar lagi? Allah Ta'ala larang terus, Allah Ta'ala larang betul-betul, haram nyata. Bukan syubhat, nyata benda tu haram. Tapi kita istiqamah lagi benda tu. Gapo dia? Tak payah kita cek orang lain, kita cek diri sendiri. Gapo dia lagi? Ambil kalesa, ambil kertas satu, terus kita tulis. Tak tahulah banyak asal tu. Fikir. Kalau selagi mana kita tak boleh tinggal, kita tak boleh berhenti, benda yang Allah Ta'ala larang, kita istiqamah, kita dah teruskan benda ini. Selama itulah orang panggil susah sangat untuk kita nak selamatkan dia pada mati. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah kita fikir pula, gapo dia lagi? Apa benar lagi yang Allah Ta'ala wajib di atas kita, tapi kita belum buat lagi? Dua tu ya. Apa benda yang Allah Ta'ala wajib di atas kita, tapi belum kita melaksanakan? Dan apa yang Allah Ta'ala melarang di atas kita, tapi kita masih dilakukan? Maka dengan dua asbab inilah membawa kepada kita tak selamat kama dia pada mati. Itu dia. Allah serak sikit. Serak bukan covid sama takut tu. Serak sikit, banyak guna sedekah. Ni dia ni. Fikir dua ni. Yang pertama, apa benar yang Allah Ta'ala larang, kita masih lakukan. Apa dia? Apabila kita cek, ada. Satu, benar ni. Dua, benar ni. Tiga, benar ni. Apabila kita cek, ada 2, 3, 4 perkara, usahalah, berdoalah kepada Allah supaya kita dapat tinggal. Belum daripada kita wafat, belum daripada kita mati, belum daripada kita meninggal dunia ni, kita dapat tinggal benda-benda ini. Dan satu lagi, benda yang Allah Ta'ala suruh, apa yang masih kita tak buat lagi, kita dah tak tinggal lagi, tulis 1, 2, 3, 4, 5 ni. Banyak lagi yang kita tak buat, banyak lagi yang kita tidak lakukan. Kita usahalah minta kepada Allah, ya Allah, bukalah mata hati kepada kami ini ya Allah, supaya kami dapat buat apa yang kau suruh dan dapat tinggal apa yang kau larang. Maka benda ni benda yang kita selalu dengar, tapi nak betul-betul kita faham, nak betul-betul kita rasa, nak betul-betul kita zauq, nak betul-betul kita amal. Benar itu cukup-cukup susah, cukup-cukup payah. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tu di antaranya. Kama dia, sebagaimana kita maklum, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata al jannatu nazif, bermula syurga ni suci. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan syurga ni suci. Dengan sebab syurga suci itulah la yadkhulunal jannah, tak ada siapa dia satu orang pun yang dapat masuk syurga Allah illa nazif, kecuali orang yang nak masuk syurga tu pun kena cuci. Sebab syurga ni tempat cuci. Apabila syurga ni tempat cuci, orang yang nak masuk syurga tu pun
kena cuci. Maka satu persoalan yang kita cuba tanya diri masing-masing, aku sekarang ini cuci atau cemar? Tu yang masalah. Aku sekarang ini cuci ataupun kotor. Kalau selagi mana kita ni kotor, kita ni cemar, maka syurga tu tak nak kepada kita. Tak nak doa. Selagi mana kita cemar, selagi mana kita kotor, selagi mana kita tak cuci, selama itulah syurga tak nak kepada kita. Sebagaimana kita maklum di dalam kisah, di dalam sejarah, seperti Nabi Allah Adam AS, dengan hikmah, dengan asbab yang Allah Ta'ala buat, ceritanya ialah dengan sebab dia makan wa khuldi. Di situ cemar benda tu, kena keluar pada surga. Dan Siti Hawa dia makan jatuh sampai perut, keluar darah, cemar, tak boleh duduk, kena keluar. Jadi pendeknya, apabila kotor, apabila cemar, tak boleh masuk surga. Maka persoalannya, hei tuan-tuan dan puan-puan, dan terutama saya sendiri, adakah kita sekarang ni, kita sudah suci? Kena cuci bi. Kalau kotor sikit pun tak boleh. Kepala suci, mata suci, hidung suci, semua suci, mulut je cuma tak boleh. Sebab ia bukan potong, bukanlah masuk surga besok, mata masuk, hidung masuk, kepala masuk, maka mulut kotor tu cabut keluar. Dak ya sekali dah tu. Boleh faham ke tak ni? Lama tak dengar ni. Jadi pendeknya, nak boleh masuk surga seorang-seorang manusia ni, semenjak daripada hujung rambut hingga sampai hujung kaki, semua kena cuci belakang. Semua kena suci. Di situlah ya Allah, berdoa kita kepada Allah, ya Allah, sucilah hati kami ya Allah, sucilah mata kami ya Allah, sucilah mulut kami ya Allah, sucilah segala anggota yang ada di kami ya Allah, sucilah harta kami ya Allah, suci semua ya Allah. Ngakana surga dia nak kepada siapa-siapa yang suci, dan siapa-siapa yang kotor, maka tepat dia ialah neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi wal a'yadza billah, summa wal a'yadza billah. Nih, takut kadang-kadang kita tengok zahir ni suci, pakaian kita suci, tubuh badan kita suci, tapi kita sebenar di sisi Allah cukup-cukup kotor. Allahu wal a'yadza billah. Hati kita penuh dengan sifat-sifat mazmumah, dengan sifat dengki, takabur, ujub, riak, maka semua tu orang panggil cemarnya hati kita. Tapi alhamdulillah, bersyukurnya kita kepada Allah, sekiranya kalau kita buat dosa, tiba-tiba dosa tu kalau jenis pesel bau, siap kita. Mujur dah tak bau. Apa tu? Mujurnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ni, walaupun kita kotor setara mana, walaupun kita cemas setara mana, walaupun kita berdosa setara mana pun, kita tetap tak bau busuk. Dan kalau sekira Allah Ta'ala nak menzahirkan dosa bau busuk, siapa nak ada tepi kita? Nah, orang yang mulut jenis mengupak ni, mulut macam mana bau tak tahu. Kalau kaki suka pergi jalan tepat haram, tiba-tiba kaki jadi busuk, siap itu. Kalau orang yang tangan suka kita tepuk benda haram, kalau tangan jadi busuk, siapa nak duduk tepi kita? Tapi mujur dengan rahmat Allah, walaupun kita tubuh kotor, kita cemar, kita berdosa, tapi tetap kita tidak bau. Tapi di sisi Allah, kita lebih busuk daripada bangkai wal-a'yadzabillah. Maka di sinilah, hei tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dikasihi, dan terutama bagi saya sendiri ni, pada masa kita tak nak fikir banyak, ialah, ya Allah, sebelum daripada ku wafat, belum daripada ku masuk lubang kubur, ya Allah, cucilah diriku, ya Allah. Sucikanlah diriku ya Allah. Sucilah ya Allah. Suci hati, suci tubuh badan, suci segala-galanya. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tu di antaranya. Kemudian di dalam masa yang sama ni, rahmat Allah cukup-cukup luas. Di dalam masa yang sama ni, rahmat Allah cukup-cukup lebih. Di sinilah, kalau kita nak kira di atas amal yang kita ada ni, cukup-cukup sikit. Setelah kita fikir, apa yang kita banyak? Tahajud bukan setiap malam pun. Puasa sunat Khamis pun bukan setiap
minggu pun. Sedekah kita pun bukanlah banyak sangat pun. Orang panggil kira-kira pergi mari, sedikitnya amal yang kita lakukan. Tapi alhamdulillah, yang pertama dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, dengan kesia belah daripada Allah, di situlah harap-harap kita dapat masuk surga Allah, kita selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap orang yang nak dapat masuk surga Allah kena suci. Maka cara nak menyuci dengan air. Maka kita kena pilih nak guna air mana. Kita nak masuk surga dengan cemar tu tak boleh. Maka nak masuk surga Allah kena suci. Maka cara nak menyuci itu dengan dua air. Mana? Yang pertama dengan air mata yang kita menangis, kita bertaubat kepada Allah. Dan yang kedua dengan air api neraka Jahannam di akhirat wal iazabillah. Dua tu. Pak kita pilih nak mana dua tu? Kita nak sucikan dosa kita dengan air mata di dunia, ataupun kita nak Allah Taala selaikan kita dalam dengan kau cuci, barulah masuk surga wal iazabillah. Maka di sini hei tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu, rahmat Allah begitu besar. Mana kesia belah Allah kepada kita. Sebab itulah kalau kita nak Allah Ta'ala kesia belah kepada kita, kita jadilah seorang manusia yang kesia belah ke orang. Jadi we adalah sifat ini. We adalah di hati kita nyanyo ke orang, kesia belah ke orang, tak awak nyanyo ke orang, tak zalim orang, tak tipu orang, tak khana orang. We ada sifat ni. Siapa-siapa yang ada satu sifat ini, orang tu dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. We ada satu sifat ini. Suka tolong orang, kesia belah ke orang, tak awak nyanyo ke orang. We ada satu sifat ini insya-Allah, insya-Allah taala. Sebab kita Allah Rabbi. Apabila kita susah betul-betul kita pergi kepada kubur ni, siapa dia lagi sekali kita? Ya kadang-kadang kita hidup tak dunia ni, kita ada segala-gala. Ni semua kita ada. Rumah kita ada, duit kita ada, emas kita ada, tanah pitu kita ada, harta kita ada, kawan kita ramai. Ada setengah orang ni kawan cukup-cukup ramai. Lepas tu rapak. Ada setengah orang ni rapak dia dengan kawan seorang tu. Tidur sebatang, makan nasi sepinggan, main haji sepapel, ngupak sekiranya, belok selubeng. Allah, rapak dunia ni. Tapi apabila mati, betul-betul kita masuk lubang kubur ni, kita sorang jadi. Dengan sebab rahmat Allah itulah, mudah-mudahan kita selamatkan daripada mati. Satu. Dan yang kedua, munasabah dengan bulan ini, bulan Maulidur Rasul, harapan yang kedua untuk kita nak selamat daripada azab neraka Allah ialah dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, ini satu benda yang cukup-cukup mahal. Allahu Rabbi. Walaupun kita ni dosa banyak setara mana pun, sekira kalau Nabi mari tolong kita, selamat kita. Tolong kita. Yang kita paling takut di hari ni, kita tak boleh jumpa dengan Rasulullah, kita tak dapat pertolongan Rasulullah. Inilah kita paling takut sekali. Nah, sebab itu siapa-siapa yang dapat pertolongan Rasulullah, dapat syafaat daripada Nabi, orang itu tetap dia selamatkan dia pada mati. Sebab inilah masa kita hidup di atas dunia ni, kita kena suka tolong orang lain. Apabila kita suka tolong orang lain, insya-Allah masa kita susah di pada masa ni, Nabi pula akan mai tolong kita. Masa kita hidup atas dunia ni, kita suka tolong orang lain. Apabila kita suka tolong orang, masa satu hari nanti kita susah, tak ada nak makan, kita susah, tak ada pakaian nak pakai, masa kita susah, tak ada air nak minum, masa kita susah, duduk tengah panas, masa kita susah macam-macam yang berlaku pada masa itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mari tolong kita, akan mari bantu kita, akan mari syafaat kita. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwwata illa billah. Sabit inilah bulan Maulidur Rasul, setengah-setengah surau, setengah rumah ya kawak maulid. Maka di sini ya kadang-kadang kita ni, kita tak berapa kenal mana Nabi. Siapa dia nak masuk surga sekali dengan Rasulullah, kena ada 4 perkara.
Kalau saya tanya, hei kita ramai-ramai ni, nak kedok? Nak kedok ni. Ada lekat bahasa tu lagi. Kata dia, mau ke tidak? Lain sikit dia. Lain gitu. Nak kedok? Mau ke tidak di hari akhirat besok? Kata dia. Kata dia. Di hari akhirat nanti kita akan bersama Nabi di dalam surga Firdaus Jannatul A'la. Mesti kita jawab kita nak. Kerana tak ada dah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling lebih ialah kita dapat masuk surga serta sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah. Maka di sini ulama kita mari tafsir, mari syarah, kalau siapa dia nak masuk surga sekali dengan Nabi, kena ada pak. Mana pak? Yang pertama ialah ma'rifatun Nabi. Kena kenal Nabi. Macam mana kita duduk sekali dengan Nabi kalau kita tak kenal Nabi? Yang pertama kena kenal Nabi. Siapa dia Rasulullah? Siapa dia Muhammad? Muhammad. Nama dia pun cukup dah. Muhammad. Makna yang dipuji. Lepas tu yang dipuji Nabi ni, bukan kita manusia biasa ni. Allah Ta'ala sendiri. Inna Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa malaikatahu, dan semua malaikat. Pas malaikat ni Allahu Rabbi, malaikat lapis langit tamu, dengan semua manusia yang ada tamu ke bumi ni, banyak malaikat lagi lapis tamu. Malaikat lapis langit 2, banyak pada lapis tamu lagi. Malaikat lapis langit 3, banyak lagi. Lapis ke-4, banyak lagi. Apatah lagi lapis 7. Maka semua para malaikat Allah Ta'ala